قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Tuan-tuan, kita hipung hari halkah lalai malam ni untuk muzakarah hafizah. Oleh kerana kerja dakwah ni kerja yang sangat-sangat bersih, maka kita nak kerja dengan tertib ataupun susunan yang bersih, lepas tu dengan hati yang bersih. Boleh kita kata kerja bersih pasal kerja ni Tuhan beri ke Nabi dan sahabat, dan kalau dulu kak para Nabi dan para Rasul. Ada pun orang lain tu sebagai pembantu. Kalau Nabi dulu ni. Jadi orang Tuhan kasih sekali dalam dunia ni, maka Nabi dan sahabat. Dan orang Tuhan kasih sebenar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kau kasih sungguh. Nabi-nabi, rasul-rasul, itu hak Tuhan kasih. Maka sesuatu yang nak bui atau bagi kepada orang yang kasih ni, mestilah benda tu benda yang baik sekali. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kekasih Allah SWT, Habibullah, maka hak tu hawi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tu mestilah bagi hak molek sekali. Maka semua hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke wafat, setelah dia istihar ke Nabi dan sampai ke wafat, maka kerja dia saja, iaitu kerja dakwah, kerja mengajak manusia kepada Allah SWT. Itu boleh kita kata penuh mulut lah. Kerja ni lah kerja hak bersih sekali. Maka bila dia sapa ke tangan kita ni, kita nak buat kerja dengan susunan ataupun tertib yang bersih sekali. Adakah tertib tak bersih? Ada. Tertib tak bersih ni supaya kita buat kerja dakwah tapi bercorak politik. Kita buat kerja dakwah tapi bercorak politik. Nak jatuh orang ni, nak naik orang itu, tuduh orang ni, puji orang itu. Adalah niat-niat macam tu dalam kerja kita. Bila mari program-program ataupun susunan nak jatuhkan orang itu, naik orang ni, orang itu tak baik dengan kita jatuh, orang ni apik dengan kita buat naik dan sebagainya. Ini adalah tertib yang banyak kira guna dalam tertib politik, tapi bukan tertib kerja agama. Kerja agama ni tertibnya bersih, mana nak meninggikan setiap orang, nak muliakan setiap orang, nak hormat setiap orang, dan nawi setiap orang itu dapat kejayaan. Pakat berjaya, sama-sama berjaya, pakat boleh bagi hak molek, sama-sama boleh.
Dan orang kerjanya sentiasa pah ke bawah. Mana kalau ada 10 orang, kita lah orang yang ke 10. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 tu tak atas orang lain. Ini arti tertib yang bersih. Tak ada hudis balik batu buat tertib, tapi untuk cari keuntungan dalam tertib tu. Pusing pergi pusing lagi, cari laba. Pusing pergi pusing lagi, guna orang lain sebagai pelapik untuk dia dapat kehormatan, dapat kemuliaan, dapat sanjungan, dapat kenamaan dan sebagainya. Itu. Ataupun dapat harta, dapat kekayaan. Tengok zahir ni tak ada apa, tapi sebaliknya ada tertib-tertib ataupun susunnya macam tu. Sebab itu kita bersihkan cara kerja. Jangan terselit sesuatu yang menyebabkan kita dapat laba untung atas orang lain. Betul, selagi kita tengok orang lain sebagai alat untuk kita dapat naf'at dunia, maka itu adalah tertib yang paling jahat sekali. Kita jadikan orang lain sebagai alat untuk kita dapat keuntungan dunia, maka itulah tertib yang paling jahat sekali. Sebab itu bila orang tanya Nabi SAW, siapakah laki-laki yang paling baik di sisi Allah? Amal Allah kena benar laki-laki ni siapa paling baik di sisi Allah. Maka Nabi jawab kata, sebaik-baik laki-laki di sisi Allah SWT iaitu orang yang bernaf'at kepada orang lain. Khairun nas man yanfa'un nas. Orang yang sentiasa bagi faedah kepada orang lain. Orang yang sentiasa bagi naf'at kepada orang lain. Orang yang sentiasa bagi laba dan untung kepada orang lain. Nabi tak jawab orang hafal Quran. Dia orang baik sekali ya Rasulullah. Nabi tak jawab orang hafal Quran. Nabi tak jawab kata orang kaya. Nabi tak jawab kata orang semaya tahajud 12 rakaat sehari. Nabi tak royak kata orang banyak ibadat. Tapi Nabi royak kata manusia paling baik, manusia yang paling bernaf'at kepada manusia. Sebab itu tuan-tuan, ulama-ulama kita macam Maulana Ilyas rahmatullah alaih, Maulana Yusuf rahmatullah alaih, Maulana In'amul Hasan rahmatullah alaih, mereka tekan benar tentang tertib-tertib ataupun susunnya cara kerja yang bersih. Takut pasal kita tengok, kalau kita tengok menate dia tak makan sama dia, rimah tak makan rimah, haji tak makan haji, itik tak makan itik. Tapi manusia ni sama manusia tu aja dah makan sangat. Sebab itu tertib yang bersih, iaitu tertib yang Nabi SAW dan para sahabat buat kerja. Ada orang tanya Maulana Yusuf rahmatullah alaih, cuba ayat kepada kami tertib Nabi ataupun cara Nabi buat kerja. Maka Maulana Yusuf tanya, orang yang duduk rapat dengan Nabi Isa alaihissalam tu orang panggil ke apa? Maka dia jawab kata orang panggil Hawariyun. Rapat dengan Nabi Isa panggil Hawariyun. Lepas tu orang rapat dengan Nabi orang panggil apa? Orang rapat dengan Nabi orang panggil sahabat. Sahabat tu mana apa? Sahabat tu mana sahai. Maka itulah
tertib Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan kerja dakwah. Tak ada umi orang wa anak tangi, tak ada umi orang wa anak koli, tak ada umi orang wa hamba dia, tak ada umi orang tak bawah kaki dia. Tapi umi orang duk sama-sama dengan dia sebagai sahabat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul. Walladzina ma'ahu, dan mereka yang bersama dengannya, dengan Nabi itu siapa dia? Sahabat. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka ni tegas dengan kekufuran, mana tak terima, dan ruhama'u bainahum, penuh dengan kasih sayang di antara mereka. Ruhama'u bainahum ni kasih sayang di antara mereka. Mana sama dia tu kasih sayang. Kasih setara mana tu? Kasih lebih daripada waris lagi. Mana Yusuf biasa berkata, sahabat ni Nabi betul supaya mereka kasih sayang di antara satu sama lain. Sehingga kalau mereka nak berdeki sama demo tu, ataupun nak hasad sama demo tu, dia kata mana Yusuf, sahabat ni kena belajar semula. Kena belajar deki itu semula, kena belajar hasad itu semula, kena belajar benci semula. Kerana mereka dibentuk ruhama'u bainahum, kasih sayang sehingga tak pandai benci, tak pandai hasad, tak pandai deki, sama-sama sahabat. Tarahum ruka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Dia tengoklah sifat-sifat mereka, rokok dan sujud, mana ibadat. Sehingga ibadat tu ke apa ibadat tu? Untuk yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, nak menutupi janji-janji Allah SWT dan keredaan daripada Allah. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud, hingga di muka-muka mereka terdapat kesan-kesan sujud. Nur, cahaya penuh di muka-muka mereka. Nur iman, nur ibadat, nur taqwa, nur taat dan sebagainya, penuh di muka-muka mereka. Kasih saya di antara mereka lebih. Sehingga seorang sahabat masuk Islam, dan dia duduk oleh Nabi SAW. Pada masa yang sama juga bila berlaku peperangan Badar, maka saudara dia duduk bukan Islam lagi tu kena takak. Jadi tawin ni perang. Maka tawin ni perang ni Nabi SAW beri kelonggaran, mana siapa ada duit mari tebuh. Tak buat nyanyi, tak kata, tak bunuh, tak menghina, tak buat awal kecil hati. Bahkan jaga makanan, jaga tempat duduk seperti mana mereka iaitu sahabat dapat, dan kadang lebih lagi. Sehingga tahun ini tu masuk Islam. Kenapa? Kerana sahabat hidayah kepada mereka, hidangan-hidangan yang penuh dengan makanan. Lepas tu sahabat-sahabat pula makan apa yang lebih daripada beri kepada mereka. Mana hormat walaupun tahun ni. Maka bila saudara dia
duk jadi kafir lagi tu kena takak. Maka dia ni hak Islam dah ni katakan hak sore tu banyak sikit lah mak pak dia kaya. Hak masuk Islam ni royak ke orang ramai ni kata hak sore tu ambil tebuh banyak sikit pasal mak pak dia kaya. Maka saudara dia hak bukan Islam tu kata nah, mak pak mu dengan mak pak ku hak tu lah mu tak ingat dah ke? Mak mu pak mu tu hak tu lah pak ku mak aku. Maknanya dua beradik. Jadi kata tak kira dia kena tangkap, kena tubuh. Dan kena tubuh mahal mu kata. Pasal mu mak pak kaya. Ni orang kata sahabat ni dia kasih sama dia lebih pada apa-apa lagi. Itu asyidda wal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Dan setengah tempat Allah SWT katakan radhiyallahu anhum wa radwan. Itu ulama kata dengan ayat ni tunjuk kata sahabat tak ada seorang habuk pun yang masuk neraka. Tak ada seorang habuk masuk neraka. Ada setengah tu masuk neraka, seorang tu masuk neraka. Sahabat ni kira tu sahabat mereka yang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam masa hidup dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat. Kalau jumpa masa hidup tidak beriman, bukan sahabat. Duk sekali pun tidak beriman, orang tak panggil sahabat. Sahabat orang yang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam masa hidup dan beriman. Mana Nabi ayat apa dia turut? Nabi ayat apa dia turut? Kerana ada setengah ayat Al-Quran katakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kamu. Wa ulil amri ini bukan makna amir sore, pemimpin-pemimpin. Ada setengah tafsir kata pemimpin-pemimpin iaitu tok imam di masjid termasuk pemimpin. Yang siapa ke? Suami itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan kita perhati dua perkara kita perhati. Tak mengaji pun tak apa, tu kita perhati pandai tu hewi lah ilmu kita. Satu, atiullah, taatlah kamu kepada Allah. Bahawa yang dua, wa atiur rasul, dan taatlah atiullah wa atiur rasul, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum. Tempat kita perhati. Tamu atiullah adalah fa'atiun, taat kepada Allah. Wa atiur rasul, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa ulil amri, wa ulil amri minkum, artinya tidak ada lafaz atiun. Berarti ni atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Apa jelas ni tak ada lafaz wa atiun kerana pemimpin-pemimpin yang keluarkan perintah dia nak tengok Rasul, kena tengok Allah. Kalau perintah dia betul dengan apa yang dikatakan oleh Rasul, perintah dia betul apa yang dikatakan oleh Allah, maka kita terus taat. Tapi kalau perintah dia langgar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, langgar perintah Allah SWT, maka tak harus kita taat. Itu tuan-tuan, bila sahabat buat kerja dengan tertib yang bersih, maka mana-mana mereka pergi, mereka lah sebagai asbab hidayah. Mereka lah sebagai asbab orang-orang dapat agama dalam kehidupan. Dan tuan-tuan yang berkata mana Yusuf rahmatullahi, Abu Bakar Siddiq
besok berkata, Abu Bakar Siddiq besok berkata, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tinggal kita, dia katalah sebelum Nabi nak tinggal kita tu, Nabi tinggalkan satu tertib, dan kalau kita ikut tertib yang Nabi tinggalkan kepada kita ni, maka kehidupan kita akan berbeza dengan orang yang bukan Islam sama sekali. Yang kata Maulana Yusuf rahmatullahi alaih, arti yang sahabat Abu Bakar Siddiq kata Nabi tinggal satu tertib, itu adalah tertib Jum'ah masjid, tertib yang mana sahabat buat kerja di Masjid Nabawi. Sahabat ni tuan-tuan, dia beriman pada Allah, beriman pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sangat-sangat beriman, sehingga seorang sahabat biasa kata kepada seorang tabi'in, sahabat dengan tabi'in ni faham? Sahabat ni orang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang ikut sahabat tu panggil tabi'in. Orang ikut tabi'in ni pula panggil tabi'in. Orang ikut ni pula panggil tabi'in. Sahabat kata ke tabi'in, kalau kamu tengok kami taat kepada Allah, kalau kamu tengok kami taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan kata kami orang gila. Kami orang gila. Tapi mu tahu tak? Dia kata kepada tabi'in, mu tahu tak? Kalau kami tengok kepada kamu, mana sahabat zaman dulu tengok ke tabi'in, mereka akan kata apa, tahu tak? Tabi'in kata tak tahu, dia mau kata apa? Dia mau akan kata kepada kamu kafir. Kafir. Orang yang main-main dengan hukum Allah SWT, tak ada siapa, mereka kafir. Orang yang main-main dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada siapa, melainkan kafir. Orang yang rengek-rengekkan perintah Allah SWT, tidak ada siapa, melainkan kafir. Sebab itu, kalau mau tengok kepada kami, mau kata kami gila, tapi kalau kami tengok kepada kamu, kami akan kata kamu kafir. Sebab apa? Bermain-main dengan hukum Allah SWT, bermain-main dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermain-main dengan takaza agama Allah SWT, hingga membesarkan takaza dunia lebih daripada takaza agama. Kehendak-kehendak agama diketepikan, kehendak-kehendak diri sendiri diutamakan. Kehendak-kehendak agama diketepikan, kehendak anak bini diutamakan. Kehendak-kehendak agama diketepikan, kehendak-kehendak keluarga diutamakan. Sudah hak keluarga, sudah hak bini, sudah hak anak, sudah hak dia, baru paling tengok agama nak gapo. Rumah besar lah kampung, 2 juta seorang, 3 juta seorang, 800,000, 500,000 rumah. Tapi sekolah tadika, budak tak ada tempat nak mengaji. Ni hak-hak mudah-mudah tengok, mudah-mudah tengok. Makanan dalam tujuan itu habis. Habis tepat. Bukan habis makan ni, habis tepat. Isi haji penuh. Ikan lagi, daging lagi, lobak lagi, sutong lagi, gubih lagi, gapo lagi. Isi-isi lama-lama kena tahu. Lama-lama ayo kena tahu, maka tak habis. Tapi dia biarkan orang miskin-miskin di tepi rumah tidur dengan keadaan lapar. Anak-anak dia pakaian bertabung-tabung, budak-budak lagi pakaian boleh 2 tahun dah. Dia tak usah tengok anak-anak orang miskin duk pakai baju tulah hari Ramadan, sehingga siapa hari raya pakai baju tulah. Ni kalau sahabat tengok kita, sahabat kata apa tu? Kalau sahabat tengok kita, dia kata apa? Mana ruhama ubainahum, mana kasih sayang antara kamu duk mana?
Nak cari tak boleh ya. Dulu mereka berdiri atas dasar kasih saya, buat kerja supaya dengan sayang. Tapi diirat, mana kata dijalin oleh kasih saya yang melebihi. Kasih saya yang melebih, mana lebih sangat. Orang duk mocak nak mati, orang bagi air nak pergi makan dalam satu peperangan, iaitu peperangan Yarmuk. Seorang sahabat riwayat kata, aku buat lari air bagi ke sepupu aku yang sedang duk menghadapi sakaratul maut. Bila sahabat air dia, dia dengar orang lain mocak, dengar orang lain takbir Allah, Allah sakit, maka dia tolak tukik air dia. Aku tak sel, aku tak sel. Pergi ke orang lain dulu, aku tak apa. Pergi sampai orang kedua dengar orang lain duk Allah, Allah, Allah. Wak tangi tak sel pula. So pergi pada yang tiga. Yang tiga pun keadaan sama juga. Mana orang dekat-dekat tu duk mucak lagi, pergi ke orang lain dulu. Siapa 7 orang yang buat lagi tukik air dia. Pertama tolak, kedua tolak, ketiga tolak, 4 tolak, 5 tolak, 6 tolak. Siapa yang ketujuh tu mati. Mana bawa air siapa tu mati. Dia pun lipat klik, maka kita tengok yang kena pun mati. Lipat yang ke 5 pun mati. Yang ke 4 pun mati. Yang ketiga mati, yang kedua mati. Akhir sekali klik pada sepupu dia pun mati. Ada manusia mana zaman ni tu siapa tangga tu. Ini panggil tertib bersih. Susun kerja yang bersih. Mana supaya tepung keping hidung, kepung teri mandi apa. Keping hidung teri mandi tu bukan puluk ya. Wak walak becek tengah sikit panggil keping hidung apa. Ya sedap dengan apa? Ya sedap dengan kuah sate tu. Keping hidung ataupun teri mandi ya sedap dengan kuah sate. Sahabat orang miskin, orang lemah-lemah, orang apa. Itu sahabat. Supaya ngebutih keping hidung dah. Tapi ya sedap dengan apa tu? Sedap dengan sifat kasih saya dia tu. Supaya dengan kuah teri mandi. Rapat tak rapat dia tuan-tuan, seorang sahabat meninggal dunia. Sahabat seorang lagi mimpi temu dia lah mimpi. Hei kamu, dia kata, aku relka utas sikit. Yang belum mati tu relka utas. Aku relka utas sikit. Esok mung pergi rumah aku. Lepas tu royak ke rumah aku, atau aku relka utas. Kalau bini aku tanya, ambil duit mana nak bayar ni? Royak dia kata, ada satu buku duit, aku duduk susuk di situ dalam rumah aku. Bawa molek dengan hotel tu. Sahabat seorang ni pun pergi. Yak bini sahabat mati kata, tahu dah lagi kata abai ataupun suami lekat hotel. Dia tahu tak tahu. Apa? Ya jumlah. Oh, nak ambil duit lana lah ni, duit lana. Tak apa dia kata. Duit ada situ tu bagi cari tengok. Bini yang usuk lanya lagi, temu buku saya duit. Waktu bila-bila sama banyak dengan jumlah hotel yang dia lekat. Noyak apa tu? Noyak kata oleh kerana kasih saya sangat ni, bukan tolong menolong masa hidup dah. Masa mati ada lagi hubungi tolong menolong. Ni kalau masa hidup nak tupai pergi mari tak boleh, masa mati suara angin-angin lah. Tak ada angin-angin sikit apa. Tertib dakwah bukan gas 1, gas 2. Tertib dakwah bukan 3 hari. Tertib dakwah ni pertama sekali kasih saya di antara satu sama lain. Pandai wagah, pandai masa, tapi balah nak orang tak berhenti. Mana sifat dakwah? Bayar pandai berjeje, tapi setengah bayar seje tu, setengah je tu kata kau orang.
Mana sifat kita orang dakwah? Orang dakwah ni tubik pada mulut dia kebaikan, tubik pada tangan dia kebaikan, tubik pada mata dia kebaikan, tubik pada kaki dia, semua amalan-amalan kebaikan yang bermanfaat kepada diri dia dunia dan akhirat, dan bermanfaat kepada saudara-saudara dia sesama Islam. Siapa orang Islam yang sempurna? Orang Islam yang sempurna iaitu orang lain selamat daripada segala anggota dia. Tu orang Islam yang sempurna. Anggota apa? Mulut, mata, telinga, semua anggota. Selagi mulut kata kau orang Islam tu mung bukan Islam yang sempurna. Kerana mulutmu ni menyebabkan orang sakit, lidahmu menyebabkan hati orang luka. Selagi tanganmu duk kena orang dan sebagainya, mung bukan Islam yang sempurna. Kerana Nabi kata Islam yang sempurna, setiap orang selamat daripada segala anggota dia. Itu tertib kerja. Itulah hakikat tertib kerja. Bila kasih sayang ni tuan-tuan, dia tak sifat berbuk, tak ada. Sifat berbuk nak duduk dapat, sifat berbuk nak jadi pemimpin, sifat tu, sifat ni tak ada. Nabi pesan lah tu, jangan latih jadi pemimpin orang yang suka nak jadi pemimpin. Tak usah latih amil lah, orang yang duk nak jadi amil. Pasal tak nak jadi lagi pun, dia jahat dah. Gapo jahat? Jahat sifat nak jadi pemimpin. Bila khalifah mati zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni siapa? Umar bin Abdul Aziz ini adalah keturunan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Aziz ni, dia tabi'in, tapi dia keturunan daripada Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ni anak kepada Sayyidina Umar. Nikah dengan seorang betina yang Sayyidina Umar duk berjalan ikut lorong malai-malai di Madinah dengan sorok. Dengan sorok orang bujang, dia berkecek dengan anak betina dia. Kecek lah. Kecek kata suruh anak tubuh air dalam ting susu buat perah. Betul tak ni? Esok kita pergi jual tu boleh banyak sikit. Anak dia kata tak boleh lah, tak boleh. Tak apa, dia tak, susu kambing kita ni jenis susu pekat. Kau tambah air setengah ting tu masih pekat lagi. Anak tina dia kata tak boleh, mek. Takut ke apa? Umar dia ni tidur perak lah Umar. Takut apa Umar? Anak dia kata, mek, bukan takut Umar. Umar tak mari pun tak apa, tapi Allah nampak segala kelakuan yang kita buat. Mek tak takut ke Allah ke? Susu campur air bagi suka juga atas nama susu. Mek dia pun senyap. Maka Umar Faruq radhiyallahu anhu kelak lagi pakai sok kupu semua ke. Kupu sahabat-sahabat dia. Dia kata, aku nak cari isteri kepada Abdullah anak aku. Cuba bagi pengusaha pakat cari betina mana yang sesuai dengan anak aku. Maka putusnya tu betina yang lari mek dia pada campur air dari susu untuk jual esok. Umar kata, inilah orang nak jadi natu aku, orang ni. Maka daripada tina ni lah, ada tina lah ni, tina ni lah beranaknya cucunya hingga siapa? Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Hasan Basri kata, bila aku semaya lek belakang Umar bin Abdul Aziz, aku rasa supaya semaya lek belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Molek perangai, molek budi pekerti.
dia jadi menantu kepada khalifah. Bila khalifah mati tu, khalifah wasiat, kata lepas aku ni, menantu aku seorang ni lah sebagai khalifah. Anak jatah dia ada tapi tahu beri kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar pergi cari orang hak pergi hakim, hak pergi surat. Bila nak baca tu nanti lepas upacara kematian khalifah, kita baca surat yang khalifah latih siapa yang ganti dia. Umar kata soyak tengok dulu tak boleh ke? Dia ni kata soyak apa? Soyak tengok, kalau takdir kata ada nama aku, mutukar buh nama orang lain lah, aku tak say. Aku tak say jadi khalifah pasal tanggungjawab soalnya banyak sangat di akhirat sikit lagi. Ya tu tak boleh. Amanah aku nak pergi amanah. Anak khalifah pergi pula temu dengan hakim hak pergi surat lah. Kata soyak dulu boleh ke? Dia kata soyak apa? Soyak tengok kalau nama tu nama orang lain, buh nama aku kata. Itu dia ada sifat kasih sayang ni tuan-tuan, berbuk nak dok dapat tak ada. Kalau berbuk nak dok dapat sehingga orang le halqah ataupun orang le malah dia pecah belah habis tu, orang panggil tuan modal banyak, laba sikit je. Tuan modal juta, laba 2 kau. Ada tak? Tak ada. Itu sahabat ni lek berebut tak ada. Lepas tu selain berkasih saya tu sifat dia rendah diri. Rendah sahabat. Salman Farsi dihantar ke Madain, satu tempat Madain. Sayyidina Umar hantar Salman Farsi hidup jadi pemimpin situ. Salman Farsi pakai baju labuh sampai ke tengah peti. Bapak kita makan ni lebih kurang dah. Seluar kain tebal. Naik tepah dah pukul lali kat setengah peti. Dia pergi sapa di Madain tu, dia hipung dia baca, dia eleh. Kata dia inilah sebagai pemimpin di sini yang dihantar oleh Umar Faruq radhiyallahu anhu. Aku dihantar kepada kamu bukan nak cari untung dan laba atas kamu. Ya jangan patah. Aku dihantar kepada kamu bukan cari untung dan laba daripada kamu. Dan aku dihantar bukan untuk memaksa kamu. Aku dihantar bukan nak ambil buat kamu jadi hamba aku, ataupun cari faedah dan manfaat daripada kamu. Yang aku nak minta tolong kamu saja. Tolong cari upuk plus bekas saya. Aku nak pergi hema aku mati. Kerana aku tak ada nak pergi. Jatuh je. Sebekah upuk. Lepas tu Salman Farsi buat apa? Dia beli daun tamak 1 dinar. Mari sulak wak matuk, wak jeluk, wak tepat buah barik, awak tempat buah bunga sebagainya. Karena Salman ni orang Parsi, dia pandai. Maka dia pergi jual. Boleh 3 riyal. Boleh 3 dirham. Pemodal 1 dirham, dijual 3 dirham. Cabut 1 dirham,
dibeli daun tambah. 1 dirham buat makan. 1 dirham sedekah untuk fakir miskin. Kata dia, nak sedekah jangan nanti kaya. Nak sedekah jangan nanti kaya. Kadang-kadang kita mati dulu, kaya tak mari cari kita lagi. Dan kita tak ada sedekah sama. Satu hari dia pikul api lah, pikul kayu api lalu kok lenak. Jumpa, aduh, dia lalu kok lenak jumpa dengan orang pikul kayu api. Jumpa dengan orang pikul kayu api. Mana wah lengan ni sebekah, tak bahu ni sebekah. Betul. Kalau ni pergi, kalau ni kira. Tisih dengan Salman Farsi. Salman kata, mai nak tolong. Ni pun Allah. Orang pikul ni Allah ke Salman Farsi. Salman kata, orang yang sebekah tu lagi tak apa. Kau cik jalan saja. Duk mana rumah nak biasa. Cik ni ngatak orang dia tu, Allah orang sebekah. Jadi pikul 2 bekah. Lalu kau lenak Salman jalan dulu, tuai kayu api jalan belakang. Lalu lenak temu orang tanya pak cik, kayu api siapa ni? Kayu api aku. Tapi dia nak pikul. Tahu, emang nak khidmat. La ilaha illallah. Pak cik tahu tak? Tu Salman Farsi tu amai kita kawasan ni. Tak tahu dah tu. Dia kata kehidupan orang kerja agama ni tu tak tinggi sehingga orang tua berani so pikul kayu api. Ada tak dah ni dah? Ada tak sifat tu? Ni cara kerja. 1 kasih saya, yang kedua tawaduk dan rendah diri. Orang mari Madinah tengok-tengok orang duk jumpa gitu. Dia tanya, kamu semua di antara kamu duk nyatak ramai-ramai, mana satu Muhammad bin Abdullah bangsa Quraisy? Orang mari jauh. 70 orang mari. Mana Muhammad bin Abdullah bangsa Quraisy? Sore mana? Mana? Nabi duduk dengan sahabat supa dia tak cara letak diri orang kerja agama ni tuan-tuan tak tinggi. Kalau siapa duk tinggikan diri dia tu bukan maksud kerja agama. Kerja agama bukan nak tinggikan orang rendah, tapi nak ambil orang tinggi tu hidup dia rendah. Rendah sama manusia, rendah pada Allah SWT, rendah pada semua orang. Dah betul sifat lah tu. Okey, orang tinggi-tinggi duk motang tu berjadi pemimpin tu tak ada apa dah. Gai tunjuk orang tak ada berhenti-berhenti, seolah-olah dia tu keturunan raja yang keberapa tak tahu. Cukup masa Salman duduk situ, Sayyidina Umar panggil kelip. Sayyidina Umar nak tahu apa ni Salman Farsi duduk situ tu jadilah no kata. Dia tubik pada Madinah, hidup nusuk di depan kayu. Tengok Salman lalu klik tu rupa lah. Akan nampak mari sabu tangan congek. Naik hemah hak tu lah, hemah hak yang nak pergi dulu, dengan hemah yang nak klik seko tu lah. Salman Farsi sapa rekat Umar tubik dapat kayu wisale. Anu turun pada hemah dia, dakak Sayyidina Umar. Umar kata aku sangat gembira wahai Salman. Kerana aku tengok pakaianmu masa aku hantar lagi, pakaianmu masa klik ni, pakaian semua.
Aku yakin mung tak ada manfaat kepada orang-orang yang duduk di bawah kamu. Dan mung klik mari dengan hemah hak tula. Aku yakin kata mung tak ada buat nyanyi ke orang sana untuk menaikkan diri sendiri dah. Faham tak ni? Kasih saya semua sendiri dan rendah diri dengan semua orang. Sahabat ni tuan-tuan, suruh cari Tok Email tak sih. Sahabat ni orang minta fatwa dia. Kau ni ojek ke sah ke batal ke haram? Dia tanya orang tu lah, orang tu lebih alim pada aku. Kalau dia tunjuk sama sahabat tak apa, tak pelik lagi. Tapi setengah sahabat macam Abdullah Ibn Abbas, alim. Abdullah Ibn Umar, alim. Abdullah Ibn Mas'ud, 3 Abdullah ni masyhur kata alim. Tapi bila dia minta fatwa, dia kata gini lah, ditanya Said Ibn Musayyab, dia lebih laik pada aku, haqiqah. Said Ibn Musayyab tu siapa? Said Ibn Musayyab adalah tabi'in. Dan setengah tu banyak kata gini, ditanya Umar bin Abdul Aziz, dia lebih alim pada aku lagi. Umar bin Aziz siapa? Tabi'in. Apa lah sifat dia? Kita hari ni soalan banyak. Apa dakwah tak hidup, apa dakwah tak bergerak, apa dakwah tak cepat, apa dakwah tak maju. Kau dulu suluh tengok kat kau ni dulu. Suluh kita dulu hormat kat orang yang ada, muliakan orang lain yang ada. Sama kita ni kasih saya ada. Tengok kita ni ada sifat rendah diri ke takabur. Duk tunjuk besar, tunjuk sedap, tunjuk lebih pada orang yang kedak kita ni. Klik tengok kita dulu. Apa dah ni? Kita gula tak lemak. Jangan tengok ke kuah gula, tengok ke sate yang kita buh ni, lemak kedak. Kita duk buat air macam lah gula, itu tak lemak bila-bila pun. Kerja dakwah, kerja islah, kerja dakwah, kerja baiki. Baiki siapa? Baiki kita. Baiki siapa? Baiki keluarga kita. Kita beriman, isteri kita beriman, anak-anak kita beriman. Kita jaga agama, isteri kita jaga agama, kita jaga agama, anak-anak kita jaga agama. Kita makan bagai-bagai yang halal, isteri kita bagi halal, anak-anak kita makan bagai yang halal, dan tangan kita kena bersih. Tak bawa satu suap makanan yang haram pun masuk dalam rumah. Ada seorang laki-laki bawa anak pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, cara sikit ni. Nabi kata apa? Anakku ni diraka. Diraka. Diraka ke apa? Tak turau, tak saya turau. Oh ya apa tak saya turau. Lepas tu anak dia tanya, ya Rasulullah, apa hak anak, hak ayah atas, hak anak atas ayah ni apa kata? Ayah ada hak atas anak, anak ada hak atas ayah tu apa kata? Nabi kata, satu, ayah kena beri makanan yang halal untuk anak dia. Yang kedua, kau letak nama anak dia tu, nama yang mana diiringi dengan agama. Mana nama-nama tu nama-nama yang baik.
Apa dah tuan-tuan? Itu daripada cerita ni kita nampak ke apa? Sebelum anak nak diraka ke pak tu diraka ke anak dah. Pak tu diraka ke anak dah. Diraka ke anak. Hak anak pak tak tunai. Buat klik bagai-bagai yang haram bagi anak kita makan, bagai-bagai yang haram bagi bini kita makan, lalu mereka kerah hati taat kita. Itu jangan mudah tuan, jangan mudah. Islah diri, islah keluarga kita. Lemah lembut kita, rendah diri kita, kasih sayang sama kita. Daripada hati sungguh. Inilah sifat-sifat orang nak buat kerja dakwah. Saya tu dah. Satu hari ni nak minta so je pada tuan-tuan. Setiap hari ada musyawarah hari je. Masjid kita. Setiap hari ada musyawarah hari je. Dan dalam musyawarah hari je tu, kita kena bagi masa. Untuk apa tu? Untuk cari umah-umah saudara kita. Tuti rumah tak apa dah cari, tuti keluarga tak apa dah cari. Kahwin siapa 2 tuti rumah, 3 tuti rumah tu, kau molek lagi. Bukan kata pergi hajar kita ambil ilmu ke apa nak pergi hajar ilmu. Dia apa? Dia ziarah dengan kasih saya kerana kita ni sesama saudara Islam. Jiran kita ni ada 3. Nabi kata 3 jiran. Satu jiran yang saudara dengan kita, mana boleh. Dan seagama dengan kita. Dan sekampung dengan kita. Ini sejenis. Yang kedua, seagama dengan kita dan sekampung dengan kita. Kita boleh, tapi seagama, sekampung. Yang ketiga, sekampung. Orang ni mungkin bukan Islam, tapi dia jiran kita sekampung. Bagi masa, dia cari saudara kita. Nana hari. Lepas tu tengok kita buat tu berjaya tak jaya, tengok mana. Tengok sah semaya dalam masjid kita makin hari makin bertambah. 1 sah jadi 2 sah, 2 sah jadi 3 sah, 3 sah jadi 4 sah. Tengok siapa ke tangga masjid. Itu arti kita kerja. Jangan kerja, jangan nanti kau letih baru nak kerja. Jangan nanti kau tua baru nak kerja. Nabi kata kan, buat kau gagah sebelum datang lemah, buat kau kaya sebelum datang apa-apa. Buat kau sihat sebelum datang sakit. Buat kau hidup ni sebelum datang mati. Lalai ni tuan-tuan, halqa lalai ni termasuk halqa yang kerjanya paling molek di hari ni. Molek tengok mana? Tengok Jumaat hak keluar tu kau bertambah. Molek mana? Molek kata masjid hak Jumaat boleh masuk tu kau bertambah. Molek mana? Takazah Merkah ni banyak boleh tunai. Siapa nak masuk kerja? Tak. Selagi kita tak ada oleh agama 100%, kerja tinggi sarwana pun kita tak dapat nafak pada kerja. Apa dah tu? Kita buat umur 2 lapis, tapi kita sakit lutut, boleh nafak ada lapis 2?